Syami. Hello. Yo, sekejap Tunggu orang masuk sikit. Okay, macam mana mau letak filter? Main-main dulu. Okay. Oh, filter okay. Barulah putih. Alright. Tak reti lah filter-filter. Tak apa, kita nampak fake sikit. Gain confidence tu penting. Okay, so kita ada siapa? Selamat datang Syami, Nabila, siapa ni? Johan, Ain Hussein. Okay. Suara, okay kita test suara. Dengar tak suara? Suara. Testing. Dengar. Ya, aku dengar. Video okay tak video aku? Okay? Semua okay? Okay. Mm-mm. Dia kadang-kadang tak stabil wifi ni. Ya. So, Okay? sekarang dah pukul 8.33. Kiss Studio. Wow. Siapa tu? Kiss eh? Okay. So, Assalamualaikum dan pagi kepada semua audiens kita. So, malam ni seperti biasa, malam Jumaat, Sembang Santai Don. So, minggu ni kita ada topik teknik IG marketing oleh Azli Abdullah, iaitu manager Kiss Studio. So, Yeah. biarlah dia tuan badan je perkenalkan diri sendiri lah. So, Li, intro lah. Okay. Alright. Okay, So, sikit. nama dia beri Azli. Okay, sekarang ni mengurus jenama yang dipanggil Kiss Studio. Orang di sebalik tabir Kiss Studio ni lah. So maksudnya kerja-kerja di belakang tabir. Orang yang di depan tu Kiss. So ni lah orangnya di belakangnya. So maksudnya Kiss Studio ni adalah dia membantu bisnes-bisnes brand yang kecil nampak besar. So itu kita orangnya kepakaran lah. Tak tepat tu. Ialah orang tulang belakang orang kata. Belakang tabir. Susah nak dapat ni. Busy kot, manager kot. Okay. Muka nampak besar ke? Kau macam zoom in kot. Oh, alamak. Filter eh? Sekejap. Dia macam YB Syed Saddiq. Okay dah. Boleh. Okay. Cuma dia tak ada lighting lah. Kalau kau dekat sini macam okay. Okay eh? Okay. Tak apa. Janji suara ada. Okay, alright. Tak apa. Yang penting ilmu tu. Cewa. Alhamdulillah. Okay. So, kita dah kenal lah dengan kita punya guest. So, sedikit intro lah apa tu Sembang Santai Don. So, Sembang Santai Don ni adalah, saya lah dia punya pengacara dia kan untuk rancangan ni. So, setiap Jumaat malam memang saya akan invite lain-lain guest dengan dorang punya topik yang menarik lah. So, kita ada manager Kiss Studio nak cerita tentang IG marketing. So, tanpa buang-buang masa, jom kita masuk dia punya rancangan kita. So, first kali, kenapa IG? Kenapa IG? Kenapa bukan platform lain? Okay, so kita buat perbandingan lah. Okay, so kalau kita tengok Facebook kan, Facebook ni dia ibarat macam infomercial punya platform. Maksudnya tulisan tu kita akan tengok dulu. Kalau berbanding dengan Instagram, kita tengok gambar dulu. So Facebook ni ibarat macam newspaper lah. Kita akan baca dia punya ayat. Itu kita panggil infomercial lah dekat Facebook. Dekat mana lagi? Twitter ni kita panggil berita paling pantas. Berita paling pantas sebab apa? Dia every hashtag yang trending dekat Twitter. So apa-apa update news viral, terbaru, latest akan dekat Twitter dulu. Okay, so tu Twitter. Berbanding dengan YouTube pula, dia video yang panjang. Orang consume masa, orang memang willing
untuk tengok video yang panjang berbanding dengan platform lain. Itu dekat YouTube lah. So apa lagi platform yang ada? LinkedIn. LinkedIn ni pula ibarat macam resume online. Sebab tu kita ada letak job-job apa yang kita pernah ada dulu kan. Okay, apa lagi? TikTok. TikTok. Cuba komen sikit apa itu TikTok. Korang main TikTok kan? Yang ada dalam ni cuba komen sikit. Syami tahu ni. Syami tahu kan? Ya. Okay, so berbanding IG, kenapa IG? Alamak. Okay dah. Tak sangkut tak? Lain-lain aku hilang Okay. So sambung, kenapa IG? Sebab IG ni dia adalah visual based. Visual based. Everything is all about visual. So visual ni benda paling senang kita nak attract. Visual. Content yang paling menarik yang kita nak grab sekarang ni adalah visual. Yes, orang ramai pergi kat TikTok, orang ramai pergi kat TikTok lah ramai orang pergi sekarang ni. Sebab apa dia tengah trending sekarang kan. But video kan. Yes. Benda yang trending sekarang ni dia takkan tahan lama. Yes, kita boleh pergi sana. Ramai orang pergi sana. Kita tengoklah boleh tahan lama ke tak. Sebab okay, cara saya sendiri lah. Kita tak suka follow ni. Kita suka lawan. Kalau orang pergi TikTok, kita pergi tempat lain. Faham. Okay, so IG, kenapa IG ni? IG ni adalah benda yang paling senang untuk nak kita attract. Berbanding dengan TikTok, yes, macam cakap tadi, senang juga. Tapi adakah dia long lasting? Okay, so itulah sebabnya kenapa Instagram. Sebab Instagram visual and senang, paling senang nak attract. Sebenarnya senang attract kan. So macam tadi, itulah cakap senang naik, senang turun jugalah sebenarnya TikTok tu. Sebab dia ada foundation jugalah. Betul. And then satu lagi, Instagram ni dia storytelling lah. Storytelling skill kena ni lah. Okay. So, kita dah tahu kenapa IG kan. So, apa yang kita boleh expect, jangkakan daripada IG untuk tahun 2021? Yalah, kalau COVID kan, semua dah pergi online, mungkin IG ada buat term rules baru ke apa ke. Okay, ni menarik. Okay, kita tengok kan IG 2021 ni akan jadi satu platform yang paling boom nanti. Sebab apa? Sebab dia akan keluarkan satu features yang dinamakan Reel. Dekat luar negara dah keluar dah. Dekat Malaysia belum, nanti akan ada. So bila masuk dekat Malaysia nanti, adakah TikTok akan macam tu? Dia features dia sama dengan TikTok. TikTok. So adakah dia akan bersaing dengan TikTok? Kita tengok mana yang pergi dulu. And then satu lagi kita tengok lepas ni dia akan keluarkan live boleh 4 orang. Live boleh 4 orang. Sekarang ni 2 orang je. Kita tengok nanti ada 4 orang. Itu features yang akan keluar dekat IG nanti. Kita tak tahu bila. Kita tunggulah nanti. And then apa lagi features yang akan keluar adalah, sekejap kita tengok. Okay, ni semua orang dah guna dah pun. Tapi kalau tak guna rugi. Iaitu product tag. Product tag. Siapa yang buat online business kena ada product tag tu. Kalau dah ada website lah. Website kiranya dia boleh link. Tapi ramai orang guna tapi dia tak tahu strategi yang betul. Dia sekadar guna tapi tak ada conversion kat situ. Itulah pentingnya konten. Konten sekejap lagi saya akan cerita sekejap lagi. So, orang yang salah tu dia just main tag je lah kiranya. Yes, dia main tag produk je. Dia ingat boleh hard sell kat situ. Okay. Tapi product tag ni dia kena tukar profile business IG tu.
Yes, kena tukar professional, and then professional tu ada pilihan antara dua, creator ke business. Oh, okay. Pilihan antara dua tu. Alright. Okay, so kita dah tahu lah apa yang kita akan jumpa dekat IG. So memang features yang disebut, contohnya Reel tu memang dah ada lah dekat negara lain. Kita Yes. tunggu yang Malaysia nak masuk. InsyaAllah tahun ni keluar. Kita tak tahu bila keluar. Tapi kalau keluar, TikTok akan tenggelam lah. Betul. Sebab kalau Google pun tengok Reel memang sebiji macam TikTok lah kalau tengok pun. So sebab kita dah jangkakan lah IG ni boom kan, macam kau cakap tadi boom. So apa cara untuk kita punya audience ni growthkan dia punya IG? Maybe awareness ke, followers ke? Itu banyak cara sebenarnya. Banyak cara, serius banyak cara. And then cara paling basic yang kita boleh buat adalah ini semua orang bagi tahu. Semua orang bagi tahu. First kita nak start, kita kena kenal siapa yang kita nak target dulu. First step. Kenal siapa audience kita. First. Kalau tak ada tu kita tak boleh move on dengan yang lain. Kenal siapa audience kita, apa yang dia suka, apa yang dia minat, berapa range umur tu. Nak target muda ke, target tua sikit ke, target muda terus ke, student ke. Yes. Bila dah kenal target audience, baru kat situ kita boleh create content dalam dia punya apa yang dia minat tu, apa yang dia suka. Contoh kita bagi contoh. Contoh kita buat bisnes grafik kan, jadi design, branding design. So apa kita target dekat usahawan muda. So kita buat create content dengan konten-konten yang macam berbentuk hiburan juga. So tips-tips usahawan, cara buat konten Instagram, benda-benda orang yang nak tahulah kiranya. Contoh design. So macam tu. And then tu first step, kenal audience kita. Second, kita create content tu pada awal kita kena quantity over quality dulu. Quantity over quality dulu. Kita banyakkan dulu konten kita. Tak kisah kualiti buruk ke, macam apa ke, tak apa. Awal-awal tak apa. Banyakkan kualiti dulu. So bila dah ada kualiti tu baru kita filter. Filter apa yang kita boleh baiki. So bila kita dah baiki baru kita nampak progress tu. Bila nampak progress tu kita akan rasa macam wow, berbanding dengan dulu, dengan sekarang, hebatnya aku. So daripada situ kita dapat jumpa message kita. Kita punya brand voice. Daripada brand voice tu kita boleh konsisten guna benda tu. Awal-awal kita guna kuantiti dulu. Kita buat je banyak-banyak. Dalam masa yang sama kita cari apa kita punya voice kita. Dan bila dah jumpa tu, kita gunakan brand voice kita tu untuk setiap kita punya campaign ataupun kita punya marketing, kita punya video lah. So apa je contoh-contoh brand voice tu? So bila dah jumpa brand voice tu, itu powerful tu. Powerful untuk kita gunakan setiap kita punya marketing kita. Okay, contoh. Kita bagi contoh. Bisnes apa Ada ke dalam yang buat bisnes? Kita bagi contoh lah. Kita ada siapa? Syami ada bisnes juga. Syami bisnes apa tu? Banyak ni. Mangga donde. Mangga donde. Okay. Air mangga. Jeruk kot. Tak silap jeruk. Okay. So siapa target market dia? First step tadi kan? Siapa target market dia? Okay, contohlah office yang pekerja office yang baru balik kerja, diorang lapar mesti nak mengunyah something. So itu target market dia dah tahu dah. So konten-konten dia relate dengan office. Stress dengan bos apa semua.
cara berehat kat rumah, benda-benda yang macam tu. So dia banyakkan konten macam tu, and then bila dah once dia jumpa brand voice dia, iaitu apa dia punya ni, dia punya Hot button. dia punya bukan, produk dia tu akan membuatkan Orang beli. membuatkan stres tu hilang daripada tempat kerja. Okay. That evolvement of customer tu sendiri yang dia dah jumpa. So konten-konten yang dia dah buat banyak tu, so daripada situ bila once dia dah jumpa, dia gunakan tu, so dia dah jumpa dah contoh produk dia keluar tu akan mengubah orang hilang stres. So dia every content dia, contoh dia dah boleh create hashtag baru yang dinamakan Mangga hilang stres. yes, tu contoh. Apa lagi kita boleh something like macam tu lah, dia hilang stres lah contohnya. That kind of macam brand voice yang kita dah jumpa. So tu salah satu, tapi kita ada banyak lagi contoh-contoh lain kan. Okay, tu apa lagi? Content quantity over quality. Okay. Seterusnya, next step adalah bila kita dah banyak content, kita dah jumpa brand voice, kita kena engage dengan siapa kita punya follower. Engagement. Betul. Engage. Sebab dekat Instagram, tempat kita berkomunikasi, tempat kita bersosial. Bukan kita shot sendiri. So dia two way communication lah. Kalau kita post something, reply comment. Kalau ada orang DM, reply DM tu dengan menggunakan voice. Kenapa voice? Sebab algoritma akan detect, oh dia ni engage dengan dia punya follower. Balas dengan voice pula. Okay. So bila kita engage, bila kita consistent engage, kita akan create satu yang dipanggil community. Community. So tak kisah berapa pun follower kita, yang penting kita ada that kind of community. Yang setia dengan konten-konten kita. Apa pun produk yang kita keluar, dia setia. Dia akan beli juga apa pun yang kita keluar. Kita punya bawang Rangers. Yes. Raving fan. So itu 5 step tadi. First, kenal audience kita. Second, create content quantity over quality. Third, cari brand voice. Keempat, engage. Bila dah engage, yang kelima, kita akan ada community. Community tu nak kumpul kat mana? Mungkin Telegram, mungkin email. Itu bergantung lah. Okay? So itu step dia. Tapi jap, apa tadi? Okay. And kita kena pasti. Kita kena pasti engagement ni dia ada ranking. 4 ranking jenis engagement. First adalah share pula save. Ranking yang pertama paling tinggi punya ranking save. Tapi yang kita kejar like. Save yang nombor 1. Ranking yang kedua adalah share to story. Tu ranking yang kedua. Ranking yang ketiga komen. Ranking yang keempat adalah like. Tapi yang kita kejar ranking yang keempat. Ramai orang kejar ranking yang keempat. Kenapa tak kejar ranking yang pertama ni, save? Bila kita kejar yang nombor 1 ni, dia akan reach dengan lebih jauh. Post kita tu akan reach dengan lebih jauh. Maksudnya kalau dia tunjuk kepada 10 orang, tiba-tiba ramai orang save lah. So Instagram akan tahu, konten ni ramai orang save tu. So dia akan banyakkan lagi reach tu kepada 100 orang, 150 orang. Dia banyakkan lah daripada situ. Algoritma dia lah.
Yes, algoritma. Sebenarnya algoritma ni tak wujud. Bukan tak wujud, dia macam is all Berubah. about human. Dia berkait rapat dengan human. Instagram, algoritma ni kalau kita nak hack dia, kita kenal manusia je. Apa yang manusia suka, apa yang kita target market kita nak. Itu je. Betul. Orang sibuk nak sedih algoritma dah bertukar, Inilah dia. Inilah dia. The secret of algorithm hack. Okay? Tu boleh buat konten tu. Tapi dari 5 tips tu yang sebenarnya yang kita perlu buat, termasuk audiens lah. Benda paling penting adalah kena buat dulu. Kalau kita tak buat, kita tak dapat lah kita punya data tu kan. Siapa yang tengok, siapa yang save, siapa yang share. Sebab tu tadi yang second point tadi, quantity. Banyakkan dulu quantity. So kita boleh tahu lah mana yang orang suka, orang tak suka kan. Yes. Dia macam ni lah, manjada wajada. Aduh. Okay. So kita tengok next pula. Okay, next ni cara nak set up IG business. Cara set up IG business. Macam ni, okay, ni sebenarnya simple je. Okay, sebenarnya nak kena bezakan lah juga apa beza dia IG business dengan account personal. Dua tu perbezaan yang sangat besar. Okay, kita bagi contoh. Okay, secara jujurnya IG personal account reach dia lebih jauh. Reach dia lebih tinggi lah sebenarnya. Tapi in term of macam kita nak buat iklan, kita nak business tag. Yes, run ad, and then kita nak tengok insight tu, data. Kita nak data tu. Kalau personal tak ada data, macam mana kita nak predict future kalau tak ada data? So sebab tu pentingnya kalau kita kena tukar IG business, sebab kita nak dua benda. Satu, kita nak run iklan. Satu, kita nak data insight tu. Sebab apa kita nak insight tu? Sebab kita nak predict future. Post apa, pukul berapa yang bagus. Kita tengok data tu lah, data insight tu. So, kita kena tengok juga audience aku suka post yang mana. So, bila dia suka banyak yang tu, kita banyakkan yang posting macam tu. Data tu kita dah boleh predict dah sebab ada data tu. Data insight tu. So, kena bertukar dengan IG business. Sama ada professional, creator ataupun business. Antara dua tu sebab kita nak ni. Jangan guna ni lah personal. Tapi, sorry to say sebab personal dia boleh pergi lagi jauh. Reach dia. Tapi dia short term. Mungkin mungkin kita ada bila kita nak set up tu kan, mungkin ada orang masih tak tahu pasal niche diorang. Kan set up IG business kan dia ada niche kita kan. So macam mana orang macam maybe audience kita tak tahu nak cari niche dia. Mungkin dia jual makanan tapi dia tak tahu niche dia betul-betul makanan ke ataupun macam kerepek ke, snack ke. Niche. Ada tips niche. Kan? Untuk Instagram ke macam mana? Ke atau general? Secara bila kita set up IG business ada ni kan niche kan. Tak ingat lah. Kategori. Kategori lah. Okay. Sorry. Kategori tu tak kisah. Dia bukan big issue pun. Pilih lah mana-mana. Public figure ke apa ke. Tak kisah benda tu. As long as content kita tu. Kalau makanan tadi kan, gambar is very powerful lah. Kena powerful gambar kalau makanan. Close up ke, flat layer ke. Tapi gambar sangat memainkan peranan penting. Sebab tu makanan, Instagram adalah platform yang paling terbaik. Gambar macam-macam boleh buat. Tapi aku suka tadi tu lah. Macam mana nak predict future tanpa data. Aku suka ayat tu.
Tu ayat tu masjid tu, pinjam jap. Yang tahu je tahu. Alright. Okay, so, okay. Mungkin ada orang yang baru masuk. So, kalau korang ada soalan, boleh tanya dulu. Nanti kita akan ambil waktu Q&A lah. Okay, so next. Okay. Ini berkenaan konten lah. Apa konten yang kita nak letak dalam IG business tadi? Konten yang letak dalam, okay. Ni cara-cara nak buat konten lah. Cara-cara nak cari apa, cari konten ke. Okay. Ada banyak cara. Tapi, ni cara yang kita orang guna Ni cara yang kita guna. Ni secret dekat dalam live ni je dapat tahu. Live ni akan dibuang kan? Ke tak? Tak ada gerak. Okay, tak apa. Kita bagi tahu je. Okay, first kita kena tahu apa content pillar kita. Kita kena set 5 content pillar kita yang kita akan repeat. Kita siapkan ni, post ni, repeat balik. 1, 2, 3, 4, 5, repeat balik. So kita kena pasti apa kita punya 5 content pillar. So contoh-contoh content pillar ni adalah tips, tutorial, testimoni ke, atau apa lagi yang kita boleh buat, meme ke, Review. carousel, review, banyak. Tapi kita kena pasti 5. Personal branding, storytelling, kisah lampau, sangat banyak. So kita kena pasti 5 content pillar. Selepas tu apa nak buat? kita kena set, kita nak bermain dengan main kita apa? Feed. Okay. I mean kalau contoh bisnes makanan kan. Kita nak bagi konten yang macam mana? Maksudnya apa kita punya main yang kita nak bagi tahu? Contoh pasal stres tadi. Okay. So kita ambil perkataan stres tu, kita pergi dekat answerthepublic.com. So kita search kat situ, ada macam-macam jenis konten keluar. Tu satu. And then dari situ kita akan dapat idea nak buat konten apa. Okay. Tu baru satu, answerthepublic.com. And then satu lagi adalah Viral Finder. So itu macam mana kita nak spy kita punya kompetitor. Konten apa yang dia buat proven, kita boleh tiru basi. Apa kompetitor kita buat menjadi, kita ambil, kita tiru basi jadi kita punya. So kita punya konten pun akan sama naik lah dengan dia. Macam tu. Naik ombak dia. Yes. So kita tumpang dia punya reach lah kiranya. Okay, satu Viral Finder. Okay, Viral Finder tu untuk kita spy. Tapi tu berbayar. Okay, tu satu. Apa lagi spy content. Okay, 3 step tadi lah. Kita kena pasti kita punya content pillar. Kita cari idea content dekat answerthepublic.com. Kita spy kita punya kompetitor, konten apa yang dia buat menjadi. Kita tiru basi gunakan Viral Finder. And then last kita macam tadi lah, konten apa nak buat, kita kena ada data insight lah. Konten apa yang kita buat tu menjadi, and then kita banyakkan post-post macam tu. Simple je. Faham. Dia ada lagi satu website yang dia sama macam Answer the Public tu. Apa tu? Answer Socrates tak silap. Kalau kau pernah dengar lah. Sebenarnya banyak je, kita boleh Google je. Banyak. Tapi antara pernah aku dengar Answer the Public tu antaranya lah. Tapi memang function lah. Memang dia korang yang otak tepu tak ada konten tu, korang Google lah Answer the Public. Lambat kat situ. Betul. Tapi kalau tepu sangat, Google je.
Itu pun dah paling basic lah, paling basic. Contoh kalau kita Google, sebelum kita nak type tu, dia dah keluar dah suggestion kat bawah tu. Betul? Itu pun boleh jadi topik kita. Kita punya bahan konten. Contoh kita tulis cara urus kewangan. Lepas tu dah ada dah suggestion apa cara urus kewangan student, cara urus kewangan ni kat bawah tu kita dah ada suggestion. So kat situ kita dah boleh dapat topik-topik. Itu kita kembangkan. Yes. Senang je lah buat konten, tapi orang tak buat konten. Easy. Sekejap, tadi ada soalan. Nak kena jawab sekarang ke kena hold? Okay, tak apa, terus. Rasa ada tiga soalan juga tadi. Tak perasan pula ada lalu-lalu. Oh, kau yes, tutup komen Tak ada, tak tutup. Okay, tak apa. Okay, kita akan raikan soalan-soalan tu. Biar orang stay live sampai habis. Okay, siapa yang stay live sampai habis ni, kita ada surprise siapa yang untuk stay sampai habis ni. So, kalau nak tahu surprise apa, nantikan. Ni manager KIS tu cakap Wow. Ada Bukan host saya surprise. cakap. So korang hold lah. Kita ada lagi berapa? Lagi setengah jam lah. Sabar. Okay. Siapa Okay, yang so stay next. sampai habis dia dapat. Alright. So next, so kita dah tahu konten kan. So bila dah ada konten ni, ada orang dia nak fast result kan. So bila cerita fast result ni dia macam aku nak buat ads lah. So prefer lah ataupun recommendation orang yang baru ke lama free marketing atau IG ads. IG lah secara spesifiknya. Okay. So sebenarnya kita kena dua-dua. Kena guna dua-dua. Sebab apa? Okay. Free marketing ni dia berbentuk konten, and then bila konten kita ramai orang share, dia akan dapat free traffic tanpa menggunakan kos apa-apa. Tapi dia lambat lah. Tapi dia long lasting, long term punya game. And then at the same time, kita akan dapat bina nombor satu, brand trust. Ni yang paling penting. Long lasting punya game. Free marketing, content, dia akan bina brand trust and brand recognition. Ni yang kita nak sebenarnya. Yes, tahu dia long term game. Dia tak dapat instant result pun, tapi dia long term punya game. Kita nak dapat dua ni, brand trust, brand recognition. And then bila kita guna IG ads, kita dapat instant result, tapi with the right strategy kita akan dapat result lah. Tapi ramai orang bakar duit gunakan ads. Okay, so sebenarnya guna ads tu untuk kita tarik traffic, untuk kita tarik traffic pergi ke profile kita contoh, ataupun terus pergi ke landing page. Untuk tarik apa? Untuk tarik database dulu. Okay, dia ada macam-macam cara lah sebenarnya. Sama ada tarik database dulu, kita bagi free gift ke apa, ataupun kita buat introductory produk yang murah dulu. Takkanlah terus buat iklan mahal terus kan, harga 1 lebih 200 lebih kita buat iklan, conversion rate rendah. Serius. Sama ada dua je, IGS tarik pergi profile ataupun pergi ke landing page. Profile ni untuk apa? Untuk tarik follower lah. And then bila tarik pergi ke landing page, kita nak dua je, sama ada database ataupun sale yang intro punya produk. Kalau kita jual pun kita tak untung pun. Hanya cover cost marketing je. So bila dia dah beli produk tu, intro produk tu, dia akan ada produk lain lah yang lebih tinggi. Macam tu. Itu dah kita panggil sales funnel lah, upsell. Tu panjang cerita dia, tapi yang sekarang ni kita kena gunakan dua-dua. Free marketing dengan IG ads. Kita kena dua-dua. So macam mana cakap,
free marketing ni takkanlah tak guna. Free kot. Ya. Tapi Kita slow guna, lah. ya slow lah. Kita gunakan masa sikit je. Kalau kita pandai manage time kita. So sebab ramai orang dia kata dia tak ada masa. Betul tak? Ramai orang tak ada masa lah nak post setiap hari, tak ada masa lah nak cari konten, nak buat konten, nak design lagi. Macam mana tu? Ada tak masalah yang dalam ni? Cuba komen sikit. Takutlah Ya, cakap seorang-seorang. ni ramai ni orang bisnes masuk ni. Ah, Ramai ni masuk ni. so ramai orang yang tak ada masa. Siapa ada Dia masalah ni? Yang buat bisnes ni, tu komen. Syami dia like je tu. Dan siapa yang buat bisnes ada masalah buat konten tak, tu komen sikit. Ni manager nak marah ni. Ni ada dana ni, ada dana. Siapa? Okay. Siapa yang tak apa. Okay. Tips bagi masa, kita buat masa. Please bagi masa. Yes. Sebenarnya Masa. senang je. Sebenarnya senang je. Kita dah tahu apa kita punya okay. Kita buat jadual seminggu awal. First step. Buat jadual seminggu awal. Kalau nak advance, sebulan awal. Seminggu awal, okay, kita ambil contoh seminggu awal lah. Seminggu awal. Kita dah ada 5 pillar content tadi. Kita create lah satu tu. Kita dah, okay, ni topik pasal apa, ni topik pasal apa, ni topik pasal apa, topik pasal apa. And then kita create, okay, content ni nak cakap pasal apa, isi dalam pula. Isi dalam. And then cari bahan pula, okay, ni bahan gambar, ni design apa, ni video, design. Kita habiskan dalam masa untuk benda tu semua 3 jam ke 5 jam. At least lah. At least. 3 jam ke 5 jam buat benda tu. And then kita dah boleh automate kan. Kita letak dekat Facebook Creator ke, dekat later.com ke. Banyak sekarang ni yang boleh schedulekan kita punya posting. So kita automatekan posting tu. Kita letak siap-siap. Okay, ni post pukul berapa, hari apa, post pukul berapa, hari apa, post pukul berapa, hari apa. Kita dah plan seminggu awal, kita buat seminggu awal, kita post seminggu awal. So kita dah ada masa kat situ. Kita dah boleh konsisten kat situ. Problem dia tak ada masa buat jadual tu. Itulah. 3 jam ke 5 jam je. At least lah, at least. Kalau tak pun sehari satu posting, ambil masa dalam 1 jam. So yang korang boleh pakai tadi ya macam ni lah, FB Creator Studio. Itu FB function Creator. lah. Tu free je. Betul? Free yang paling penting. Free yang paling penting. Tapi ada juga benda software-software yang berbayar, tapi dia advance sikit lah. Ada lebih detail data tu. Lebih selalunya insight tu lah yang lebih detail tu kan. Betul, mahal sebenarnya. Yalah, kata untung beribu kan bisnes. Spend lah sikit kan. So tadi siapa? Aku ayah kan. Tips apa? Dia suruh bagi tips bagi masa. So bagi tips bagi masa. Kalau korang tak ada masa, carilah orang-orang macam studio ni, Key Studio. Orang ada banyak masa. Okay. So kita pergi next. So sekarang lagi tinggal dalam 20 minit. So kita kita akan ambil Q&A lah daripada audience tadi. So first tadi yang daripada profile aku sendiri lah, daripada reply story, daripada Anis Fahana. So soalan dia ialah cara nak branding di IG. Ni best. Okay, so branding dekat IG ni, kita main dengan branding mata. Mata. So kita kena setiap kali nampak kita, dia akan ingat. Setiap kali nampak kita, dia akan ingat. Kat situ branding kat Instagram. So apa yang paling penting sekali adalah color. Branding kat IG, color kena konsisten. So color apa yang kita nak pilih? Itu korang kena research sendirilah.
Okay. Color nombor satu, and then nombor dua, kita punya muka. Muka tu adalah branding kita. So, sebab ramai orang dekat IG dia tak tunjuk muka. Malu katanya. Malu. Tengoklah muka aku ni pun banyak jerawat kot. Relax lah. Okay, tu satu. Color, muka ni kita panggil personal branding lah. Personal branding very important sebab dia akan melajukan sesuatu brand tu. And then, nombor tiga, kita punya logo. Logo ni orang pandai remes sebab dia tak mendatangkan sale pun, tapi dia long term punya game. Sebab apa? Bila kita dia tanam okey, dia punya visual tu macam mana. Sebab apa? Bila kita tanya logo Apple macam mana? Kita dah tahu dah bentuk dia macam mana. Kita dah boleh imagine dah bentuk dia macam mana. Logo Nike macam mana? Kita dah boleh imagine dah bentuk dia macam mana. So kita main dengan visual mata. Mata ni kita kena simple and appealing. Minimal panggil simple is better. So itu cara dia nak main branding dekat Instagram. Senang je sebenarnya. Cuma rajin tak rajin lah nak buat benda tu. Rajin tak rajin. Betul. Okay. So ni kita ambil soalan daripada komen lah. Sama ni orang yang sama ni Anis. Engage tu macam kita post question ataupun vote macam tu ke? So dekat story lah ni. Betul lah tu. Engage. Tapi ada ke tak orang tengok story tu? Ada ke tak orang vote tu? Itulah. So macam mana nak engage kalau tak ada orang nak engage? Sebab tu kita kena bina traffic masuk dalam kita punya profile. So macam mana nak bina traffic tu? Banyakkan konten. Banyakkan konten supaya orang share. Orang lain share. Siapa dia ni? Dia akan start follow. Tu free marketing. Yes, tu free marketing. Kalau berbayar, gunalah AJS. Jangan guna daripada phone. Jangan boost daripada phone. Jangan tekan butang promote daripada phone. Lain bagi dia. Okay, ni aku tahu aku. Ni member kau juga kot, Syami. Ni member sekolah aku. Azli tak buat gaffer ke? Gaffer? Gaffer tu sebenarnya lighting. So, masih buat gaffer, nampak sekarang ni pun dah lighting, tapi disebabkan tak tahu macam mana boleh gelap kamera kot. Nampak ni ada lighting, ring light nama dia, ring light. Ada warna lain sikit. Lepas tu ni ada soft light, belakang ada warna-warna lain sikit. Itu gaffer lah orang panggil. Sebab aku belajar filem. So, dalam filem, lighting sangat penting. Dia tak nampak cinematic kalau lighting tu flat. Dia berbeza kalau kita tengok video kat YouTube dan video kat wayang. Sangat beza dia punya lighting. Tu kita panggil gaffer lah. Tapi tu cerita lain. Jauh dah topik. Ni geng-geng buat video ni. Soalan daripada Nur Hafizul. Ni kalau orang DM kita pukul 2-3 pagi. Tapi kita tak tidur lagi. So better reply terus ke atau tunggu waktu yang sesuai? Reply lah. So 2-3 pagi reply. Reply je lah, apa masalahnya. Sebab tu kita kita kena automatekan kita punya jualan tu. Kalau boleh kita kena ada website lah. Tapi kalau tak ada budget, kita reply lah. Maksudnya dia nampak lah kita punya value tu adalah fast. Kita punya value tu fast. Sebab apa? Orang sukakan benda cepat, laju. Orang sanggup bayar mahal lebih sikit untuk nak cepat. Kenapa MACD? Kenapa tak burger biasa? Sebab lambat. MACD laju sikit. Tapi mahal sikit lah. Ataupun internet lah. Kalau korang nak beli data, nak yang cepat kan. Betul. Data nak yang laju, mahal sikit. Lagi ada tak soalan? Okey, daripada Adrian Nazrin. Kalau kita buat IG business, macam mana kita nak ramaikan follower? Ni kita dah jawab tadi. Mungkin ada ke nak tambah sikit? Ada.
Tak ada. Itu je lah formula dia. Tapi siapa yang baru masuk sekarang ni nak tahu cara nak naikkan follower, tengok live ulangan. Tengok, hadam lah 1 jam balik. Ada banyak secret. Yang penting tunggu habis live manager nak bagi hadiah katanya. Okay. So Syami malu tanya setiap jalan. Lagi so kita dah tak ada dah Q&A. So yang baru ada lagi yang baru masuk. So kalau yang baru masuk ada soalan tentang IG, boleh je tanya. Kita orang akan pick up soalan korang dan jawab. So kalau tak ada Q&A, mungkin kita punya audience ni nak kenal korang lah, mungkin nak kenal servis korang ke ataupun perlukan servis Key Studio tu, macam mana cara dia? Servis, okay. Servis So basically kita buat servis menampak besarkan brand yang kecil. So apa servis tu? Korang check out sendiri, follow Key Studio. Follow Key Studio. So kita takkan ambil klien tu senang-senang macam tu je. So kita tapis dululah beberapa ni. So check out sendiri. Tak nak menjual kat sini. Ni tempat ni kita sembang santai. Follow je Key Studio, tulis at keys.studio. Kat situ dah banyak dah konten-konten free yang korang boleh follow. Banyak benda free sebenarnya. Kita je kena Google, kena search. Tapi biasalah benda free ni orang tak value. Live ni pun sebenarnya sesi ni mahal, tapi disebabkan free kan orang tak value pun. Datang dah pergi. Kena buat sistem tiket depan je. Sistem tiket paling mahal boleh duduk sebelah guest. Okay, so lagi satu soalan Syami. Konten infografik dengan video konten, mana lagi bagus? Macam mana? Ulang balik. Konten infografik dengan video konten, mana lagi bagus? Dua-dua bagus. Buat je lah. Tengoklah nanti data insight tu. Mana satu yang ni? Buat je. Daripada data tu kita tengok okay mana satu yang bagus. Dia sebenarnya tak ada salah betul. Kita buat dulu and then daripada data tu kita akan nampak mana satu bagus. So kita kena buat dulu baru nampak. Yes, betul tu. Sebab yalah kalau mungkin kita punya konten tu kita rasa bagus, tapi bila kita post dia tak pergi jauh. Tak jadi juga. Betul. Kita membazir juga. Itu. Betul. Okay, kita ada few second lagi. Kita ada lagi last 10 minit. So ada soalan from Akoya ni. Mungkin sempat kita ambil. Adakah kita perlu engage dengan orang luar? Orang luar ni apa maksud dia? Dengan orang luar? Okay, faham soalan dia. Adakah kita perlu engage dengan orang luar juga? Meaning kita pergi kat profile orang and then comment. Yes, perlu. Yes, perlu. Kita mengharapkan orang komen tapi kita tak komen dekat orang lain. Adil ke? So that's why kita kena pilih siapa kita nak follow and then daripada situ kita engage dengan orang tu and then make sure orang tu nampak kita. Macam tu je kita nak engage. Bila kita selalu engage dengan orang tu mesti perasan dia ni selalu like komen aku. Dia perasan lah. Contoh kan kita sebagai kecil ni kita selalu engage dengan siapa? Artis-artis ke artis tak yalah, mungkin content creator yang lain, influencer lain juga ke. Kita komen, kita like dia orang punya ni. So everyday kita buat macam tu, dia orang akan perasan. Once dia dah follow kita, tengoklah macam mana pergi dia. So penting jugalah sebenarnya kita nak engage dengan orang lain. Okay? Orang cerita pasal Gary V. Gary V antara contoh yang buatlah benda ni dulu. Dia spend 3-4 jam kalau tak silap setiap hari. Dia komen yang murni lah, bukannya pergi apa benda, pergi kutuk orang kat komen orang. Gary V ni setiap hari kot 3-4 jam dia spend masa untuk komen je kat profile orang.
So sekarang sekarang dekat sini lah. Kau pun kena Yes, jadi yes. Yes, sebab dia konsep dia jab right hook. Dia bagi dulu and then dia akan dapat. So dia bagi komen kat orang and then sekarang ni dia banyak dapat komen. So macam tu banyak lah. follow. So apa orang kata reciprocal. Dah lupa dah. Dia term dia. Term dia. Kita Benda- bagi benda- something untuk dapatkan something. Buat apa? Buat benda baik dapat benda baik. Start habit. Okay. So kita tinggal lagi 8 minit. So kau dah nak ni ke? Nak expose kau punya hadiah ke? Okay. Siapa yang nak hadiah, cuba komen sikit nak. Komen cepat. Ni manager Kiss Studio dah cakap. Host tak ada apa-apa. Host tak bagi apa-apa. Cepat siapa nak hadiah? Ni pun macam mengejut pula, tiba-tiba rasa macam nak bagi hadiah. Okay, bagi je lah. Siapa nak? Okay. Cepat. Okay. Hadiah dia. Takut ni bagi tahu. Kau dapat kelas one to one ke? Mana tahu? Kau yang seorang je nak. Okay, kita bagi dua lah. Kita bagi dua hadiah. Dua hadiah. Bukan Dua satu hadiah. tapi dua. Dua lagi baik daripada satu. Bagi love sikit. Okay. First, aku nak bagi apa? Customer avatar cheat sheet. Maksudnya kita akan tahu macam mana kita punya customer behavior. Template lah kiranya. Kita just isi je apa kita punya apa customer kita punya behavior, apa dia punya gaji apa semua. Nantilah tengoklah dalam tu customer avatar cheat sheet. Dalam tu korang completekan je. So nanti korang akan nampak, oh macam ni rupanya customer avatar aku. So tu satu. Siapa nak boleh DM personal. DM personal saya. Tu satu. Tu free je, nak bagi free je. Tu satu. And then nombor dua nak bagi discount 50% content hack. Content hack. So siapa nak 50% content hack boleh klik kat bio profile saya. Okay. Dalam tu ada link. Klik je link tu. Harga sebenar RM50, dah dipotongkan jadi RM25. 50%. 50%. So dalam tu akan belajar macam mana kita nak cari konten, macam mana kita nak basically macam tadi tapi lebih advance sikit. And then kita ada satu group community lah dalam tu, and then kita boleh tanya soalan apa semua. Okay, dua hadiah selesai. Siapa nak tebus, satu DM, nombor dua klik link bio. Okay, jap. Kita pin komen jap. Ni menarik ini manager sendiri bagi tau. Okay. So berapa lama nak buka nak bagi bagi hadiah ni? Malam ni je. Malam ni je. Okay. Esok tak ada dah. Siapa yang tengok save live ni tak ada dah. Siapa tengok replay lambat, nasib. Siapa suruh tak join. Okay. So daripada saya just nak remind balik apa tu Sembang Santai Don ni. So Sembang Santai Don ni adalah rancangan IG live saya di mana setiap Jumaat malam saya akan invite different guest dengan topik yang berbeza lah. Untuk yang minggu ni saja saya buat special edition di mana saya buat 2 IG live. So lepas live teknik IG marketing dalam pukul 10 suku kita ada IG live dengan personal shopper Dura dengan tajuk personal shopper peluang pekerjaan. Kita jarang mungkin tak pernah dengar pun pasal personal shopper. Lepas tu macam mana pula dia boleh buat income kan waktu COVID ni kan. So boleh join next live pukul 10 suku, sama juga di saya punya profile IG. And then siapa yang nak belajar tentang financial ataupun takaful, sama juga follow je IG saya. Okay, so rasanya kita dah tak ada
soalan. Ada lagi Okay. soalan? Okay. Kalau tak ada soalan, kita akan tutup live ni lah. Lagi 3 minit. Ataupun ada kau nak tambah lagi ke? Dalam 3 minit? Tak ada. Tak ada. Aku ya, Kiss Studio memang padu. Lagi padu kalau follow. Alright. Koya pun warna profile dia dah cantik lah tu. Klien lah. Tak, Okay. bukan. Nampak daripada komen sini dah okey dah tu. Alright. So sebelum kita end live ni, saya ingin ucapkan terima kasih kepada saya punya invited guest Azli Abdullah, iaitu manager Kiss Studio. Bukan senang nak ambil manager. First time saya dapat manager ni. Okay, dan juga terima kasih untuk semua audience yang join. Okay, jangan lupa pergi ke IG Azli Abdullah. Saya dah pin komen tu. Untuk korang punya hadiah, ada 2 hadiah. Itu tadi avatar template yang korang perlu isi tempat kosong je kan. Betul. And then ada iaitu 50% dengan apa tadi? Community sekali dengan group kan. RM25. Tak banyak pun RM25 tu. Korang beli top up pun RM30 sebulan. Okay. Ada lagi nak cakap apa? Tak ada. Itu saja. Okay, terima kasih semua dan Alright. Assalamualaikum. Bye. Pagi. Pagi.